Untuk bahagian yang kelima, okay, saya tunggu yang lain untuk join. Customer avatar. Kita akan study behavior customer. Sebelum kita nak buat iklan, kita kena study dulu macam mana behavior customer kita, macam mana behavior prospek kita, macam mana behavior bakal agent dan dropship kita. Then sebab tadi kita dah jawab tentang emosi, kita dah jawab tentang problem dia, masalah dia, solution dia, kita dah bagi reward, kita dah bagi support. Okey, yang seterusnya adalah kita kena kenal pasti customer avatar. Okey, jadi kita bagi peluang untuk yang lain join dulu. Customer avatar. Semua dah ready? Dah ready, boleh komen ready. Dah ada 8 orang yang view. Customer avatar. Sesi yang kelima, customer avatar. Jadi yang dah ready boleh komen ready. Saya dah ready. Yang mana line dia sangkut-sangkut tu, okey, yang mana line dia sangkut tu jangan risau, nanti kita akan publish lah dalam bentuk HD. Jadi anda risau, anda boleh tengok, balik. Okey, seterusnya tentang customer avatar. Sebelum kita nak buat iklan, sebelum nak buat copywriting sebenarnya pun kita kena study dulu apa ayat kita guna, siapa bakal customer kita. Okey, ini kita panggil sebagai customer avatar. Pun sama, teknik saya mudah, anda jawab je soalan, anda akan dapat jawapan dan anda boleh buat dengan baik. Sebab ada yang cakap tak ada idea lah siapa kita punya customer, macam mana nak buat customer avatar. Jadi untuk memudahkan anda, saya menggunakan teknik menjawab soalan. Okey, bahagian yang pertama kita panggil sebagai demografik. Demografik. Okey, demografik ni adalah dia terdiri daripada umur. Berapa range umur yang layak, yang anda memang nak cari untuk join tim anda. Okey, jantina dia. Jantina ni biasanya dia ikut produk. Contoh, kalau anda jual perfume, mungkin boleh general, lelaki perempuan boleh guna. Kalau produk kecantikan, contoh macam health and beauty, untuk bahagian beauty, memang kena cari perempuan lah. Okey, ataupun senang cerita, kebanyakannya siapa? Lelaki atau perempuan? Kemudian dari segi taraf perkahwinan dia, taraf. Sebab tadi ada cakap nak bantu suri rumah, maknanya dia dah berkahwin lah. Bila kita sebut tentang suri rumah, dia dah berkahwin lah. Kemudian dari segi pendidikan dia, mungkin anda nak bantu golongan yang profesional, yang mungkin yang tengah ada isu tak cukup duit, nak bantu mereka. Mungkin anda boleh bantu golongan yang berpendidikan tinggi. Jadi apa taraf pendidikan dia, taraf ataupun status pendidikan mereka. Okey, yang kedua adalah geografik. Tadi demografik, ni adalah geografik. Okey, geografik ni adalah lebih kepada lokasi. Kita nak buat iklan ni, nak jalan kat siapa, dekat area mana. Okey, lokasi ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama bandar, yang kedua luar bandar. Kalau anda study balik, tadi kita dah senaraikan masalah-masalah semasa ataupun cabaran semasa. Kalau anda tengok balik, contoh macam cerita tentang fresh graduate, cerita tentang macam masalah ekonomi, cerita tentang tak cukup kos sara hidup tinggi, biasanya dia berlaku di bandar. Jadi dia kurang berlaku pada luar bandar. Kalau orang duduk luar bandar, mungkin dia boleh survive dia tinggi. Contoh boleh bercucuk tanam, boleh, ataupun dia hidup dia dari segi behavior dia tu pun, lifestyle dia pun kurang. Okey, jadi untuk geografi,
saya galakkan anda untuk buat iklan, anda kena letak bahagian bandar-bandar besar sahaja dulu. Boleh, anda boleh, memang boleh letak kat luar bandar, tapi dia adalah kurang. Kecuali nama anda dah besar, anda punya produk dah terkenal, okey, anda boleh letak bahagian luar bandar. Tapi untuk nak closing lebih mudah, untuk nak menarik minat lebih mudah, kalau ikut yang kita bincangkan, masalah dia adalah kebanyakan dihadapi oleh orang bandar. Sebab tu bila anda nak buat iklan, pantang buat iklan adalah jangan letak Malaysia. Anda kena letak kawasan-kawasan yang anda nak cari ejen. Contoh, anda nak cari ejen dekat JB, anda letaklah kat JB. Anda letak cari Pasir Gudang, Shah Alam. Anda fokus kepada bandar-bandar besar dahulu. Okey? Yang ketiga adalah psikografik dia. Psikologi dia lah. Okey? Ini adalah lebih kepada minat dia. Minat dia macam mana? Minat ataupun interest dia. Kecenderungan dia. Okey? Dia punya lifestyle dia. Contoh, katalah lifestyle dia jenis yang high end, yang suka duduk lepak, yang suka lepak kat Starbucks, yang suka lepak dekat Coffee Bean, contoh Jadi itu adalah lifestyle yang high end. Contoh lifestyle mungkin dia high end, ataupun kita nak target yang low end, ataupun yang low end. Jadi kalau contoh kalau high end, fokus utama kita adalah untuk nak maintain ataupun maintain income. Okey, untuk orang yang low end, kalau kita target untuk orang yang low end, contoh yang sebelum ni memang hidup susah, okey, dia kena target orang untuk ubah hidup. Dia berbeza. Kalau orang yang high end, dia memang dah high end, dia nak buat agent, nak cari agent, nak buat dropship sebab dia nak maintain lifestyle dia yang high end. Tapi untuk orang yang low end, dia adalah fokus kepada ubah hidup, nak bantu keluarga, untuk keluar daripada kumpul-kumpul biasa dan sebagainya. Okey, anda tengok, anda suka nak tackle yang mana satu. Okey, dan yang terakhir untuk customer avatar, anda kena jawab dari segi sosiografik dia. Sosiografik. Okey, anda kena jawab soalan ni. Untuk sosiografik ni, apa page-page yang mereka like? Page like. Contoh, katalah kita nak cari golongan yang nak jadi ejen ataupun dropship kita adalah golongan yang orang yang suka berniaga. Mungkin kita boleh target kepada macam orang yang follow Dr. Azizan Osman. Okey, yang contoh macam Sifu FB, Irfan Hairi dan sebagainya. Contoh yang fokus dia adalah contoh kita boleh bagi kepada dua, yang dalam negara dan luar negara. Okey, contoh kalau dalam negara, contoh macam Azizan Osman, okey, Azizan, kemudian Sifu FB, contoh okey, Irfan Hairi, contoh. Ni yang famous lah. Kemudian luar negara, contoh Robert Kiyosaki, Tony Robbins. Lagi siapa? Kalau macam ni, contoh macam kalau perempuan siapa? Ikon negara, dalam negara yang memang buat bisnes. Okey. Dan kalau luar negara, siapa yang anda follow ataupun yang mungkin orang-orang yang minat tentang berniaga, ataupun page like yang berkaitan dengan berniaga. Berkaitan suka berniaga. Okey, apa? Contoh, ni macam kalau dekat Malaysia memang famous. Inilah tiga ni lah. Kemudian contoh macam Nulofa pun boleh juga, tapi Nulofa lebih kepada untuk produk tekstil lah, pakaian dan tudung dan sebagainya. Okey, anda boleh senaraikan juga orang-orang yang
famous yang memang kita tengok kalau orang tu like page tu, dia memang suka berniaga. Contoh Robert Kiyosaki, Tony Robbins dan sebagainya. Boleh?